113 ayat yang ke-38. Ayat yang ke-38. Itu 38. Minggu lepas 37 dah lalu, hari ini 38. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Sebelum kita masuk ayat 38, minggu lepas saya mungkin tak sempat nak terangkan ayat 37 tu sikit. Ayat 37, kat skrin pun ada ayat 37, saya terjemahkan. Dan tidaklah Quran ini diada-adakan daripada selain Allah, dan tetapi ia membenarkan bagi kitab yang sebelumnya, iaitu kitab Taurat, Injil, dan menerangkan dengan detail sebarang ketetapan, menerangkan dengan detail segala ketetapan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Langsung tidak ada keraguan padanya daripada Tuhan sekalian alam. Baik. Ayat 37 tu Allah nak beritahu Quran tu benar daripada Allah, bukan Muhammad reka. Bukan Muhammad yang karang, bukan Muhammad yang cipta. Baik. Kenapa dalam ayat 37 minggu lepas Allah sebut membenarkan kitab yang sebelumnya? Wa tasdiqal ladzi baina yadayhi. Tuan Safi boleh tak bawakan sikit kat skrin untuk nampak terjemah minggu lepas? Kat skrin sekarang ayat 38 kan? Kita nak tengok 37 minggu lepasnya ayat. Okey, tengok kat skrin. Tetapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Orang musyrikin tak percaya Quran, tapi Allah beritahu dalam ayat 37, Quran itu untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kenapa Allah mention kitab-kitab yang sebelumnya? Walau orang musyrikin, mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani. Mereka agama musyrikin. Jawapannya ialah, Allah sebut Quran ini membenarkan Taurat dan Injil kerana orang musyrikin, walaupun mereka bukan Yahudi, mereka bukan Nasrani, bagi mereka, mereka tahu Taurat, Injil, Kitabullah. Tu. Orang Yahudi dan orang musyrikin Mekah, mereka bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mereka anggap orang Yahudi itu knowledgeable people. Orang-orang yang berpengetahuan. Kenapa kamu anggap orang Yahudi dan Nasrani itu berpengetahuan? Kalau tanya orang Mekah lah. Dia orang ada Nabi. Dia orang ada kitab. Kitab dia orang datang pada siapa? Kitab dia orang datang daripada Allah. Maknanya mereka membenarkan Taurat, Injil itu kitabullah. Orang musyrikin Mekah ni. Sebab itulah mereka ada masalah agama, refer orang Yahudi. Mereka nak tahu Quran ni betul ke salah. Mereka ajak Nabi Muhammad, bawa Quran yang Nabi Muhammad baca ni, jom kita jumpa judge orang Yahudi. So Yahudi tu decide, buat keputusan. Betul ke salah Quran ni daripada Allah? Betul daripada Allah ke Muhammad reka? Mereka ajak macam tu. Kenapa ajak macam tu? Nak suruh Yahudi jadi judge, jadi hakim untuk menentukan, untuk decide betul ke salah Quran ni. Sebab bagi mereka orang Yahudi ni orang ada kitab. Orang yang ada kitab ni, mereka lah yang ada pengalaman mengenai kitabullah. Betul tak Quran ni daripada Allah ataupun bukan? Macam tu juga Nabi Muhammad, bila dapat wahyu kali pertama pada Jibril, isteri Nabi bawa jumpa siapa? Ahli kitab, Waraqah bin Nawfal. Orang alim kitab Kristian, orang alim agama Kristian masa tu. Kenapa jumpa Waraqah bin Nawfal? Awak bukan orang Kristian, tapi awak ada masalah agama, jumpa pendeta Kristian. Kerana orang Mekah, pada masa itu mereka respect orang Yahudi ni, mereka panggil knowledgeable people. Kenapa mereka tu ada ilmu lebih? Sebab mereka dapat kitab daripada Allah. Tengok muka surat 142. Tolong baca Tuan Sofi 142 ayat 114. Ayat tu diturunkan 114, surah Al-An'am muka surat 142. Ayat tu diturunkan sebab orang orang musyrikin Mekah ajak Nabi pergi jumpa hakim ataupun jumpa orang ahli Yahudi, baca Quran depan Yahudi tu,
So Yahudi itu buat keputusan. Betul ke salah Quran daripada Allah? Ke Muhammad reka sendiri? Boleh kita baca Tuan Sofi? Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, patutkah aku terpedaya dengan kata-kata dusta syaitan-syaitan itu sehingga aku hendak mencari hakim selain dari Allah? Padahal dialah yang menurunkan kepada kamu kitab Al-Quran yang jelas nyata kandungannya, satu persatu tentang yang benar dan yang salah. Dan orang-orang yang kami berikan kitab mengetahui bahawa Al-Quran itu adalah diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenar-benarnya. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau menjadi salah seorang dari golongan yang ragu-ragu. Terima kasih Tuan Sofi. Allah yang turunkan Quran, tiba-tiba kan nak suruh orang jadi hakim untuk menentukan kata-kata Allah tu betul ke salah. Gila ke apa? Allah turunkan Quran, kalamullah, tiba-tiba nak suruh manusia yang ilmu cetek ni decide, buat keputusan, jadi hakim, menentukan Quran tu betul ke salah. Gila ke permintaan kamu? Itu maksud ayat. Selain Allah. Patutkah kau ambil selain Allah untuk menentukan Quran ni betul ke salah? Okey, baik. Jadi oleh kerana orang musyrikin Mekah ni, mereka percaya Taurat tu daripada Allah, Injil daripada Allah. Maka dalam Quran, bila Allah nak beritahu Quran tu betul, Allah Ta'ala akan datangkan sebelum atau selepasnya mengenai Taurat dan Injil. Seolah-olah Allah nak beritahu, seolah-olah kamu boleh terima Taurat Injil daripada Allah, diturunkan pada manusia bernama Musa, bernama Isa. Tiba-tiba kenapa masa kitab Al-Quran Allah turunkan pada manusia yang bernama Muhammad, kamu tak terima pula? Itu yang pelik bin ajaib ni. Tolong baca Puan Asmah boleh? Muka surat 149. Saya nak beritahu, lepas Allah cerita pasal Quran, Allah akan cerita pasal Taurat. Ataupun sebelum Quran, Allah cerita pasal Taurat. Muka surat 149, ayat 154-155. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Terima kasih Puan Asmah. Tengok kat skrin. Ayat 154 Allah cerita pasal Taurat. 155 Allah cerita pasal Quran. Lepas Taurat Allah datangkan Quran. Kerana apa? Allah nak beritahu, kamu terima Taurat kitabullah, turun daripada Allah kepada manusia bernama Musa. Tapi kenapa tang Quran, bila Allah kata diturunkan juga kitab Allah ni pada manusia bernama Muhammad, kamu tak nak terima? Pelik tak kamu ni? Tang Nabi Muhammad, kamu kata takkanlah Allah bagi kitab daripada manusia. Betul? Nabi Musa tu bukan manusia. Nabi Isa bukan manusia. Nabi Musa dengan Nabi Isa, kamu boleh terima manusia yang layak dapat kitab daripada Allah. Tiba-tiba Nabi Muhammad, takkanlah Allah tak bagi kitab daripada manusia? Pening kamu ni. Kalau baca Puan Izzah ni boleh. Surah Al-Ahqaf. Muka surat 503 pun sama juga. Ayat 11, ayat 12. 503, surah 12. Lepas Allah cerita pasal Quran, Allah cerita pasal Taurat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kafir lantaran sikap sombong berkata kepada orang yang beriman, kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad itu perkara yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami mempercayainya, kerana kamilah yang sepatutnya menerima segala kebaikan. Setelah mereka tidak dapat menerima petunjuk Al-Quran itu, mereka mencacinya dengan berkata, Al-Quran ini ialah rekaan dusta yang sudah lama wujud. Padahal telah ada sebelumnya kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Dan Al-Quran ini pula sebuah kitab yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab terdahulu yang diturunkan dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang yang zalim dan berita gembira bagi orang yang berbuat kebaikan. Okey, terima kasih Puan Izzah ni. Kamu Taurat kamu terima daripada Allah.
Quran kamu tak terima daripada Allah. Kamu tahu tak, Quran yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad ni tidak ada kontradik dengan apa yang ada dalam Taurat. Berbeza hukum, berbeza syariat, tu biasa. Dalam Taurat hukum dia lain, bab zakat dia lain, bab sembahyang dia lain. Dalam Taurat. Dalam Quran bab sembahyang dia lain, bab zakat dia lain, bab najis dia lain, hukum makan perkahwinan lain. Tu berbeza biasa. Adapun dalam bab pokok Al-Quran dengan Taurat Injil tidak ada sebarang perbezaan. Jadi sebab tu setelah Allah Ta'ala datangkan Quran, ayat-ayat mengenai Quran, Allah selit sekali ayat-ayat mengenai Taurat. Kerana apa? Sebagaimana Taurat kamu terima dia daripada Allah kepada Nabi Musa yang manusia, apa masalah kamu tak boleh terima pula Quran tu daripada Allah kepada manusia bernama Muhammad? Dan Quran datang, Quran tak adalah condemn Taurat. Oh, ni salah ni, ini tak betul ni. Poin dalam Taurat tak betul. Quran tu membenarkan isi-isi Taurat. Membenarkan semua ke? Tak. Membenarkan isi-isinya yang masih belum pernah diubah. Adapun isi-isi Taurat yang diubah, yang ditokok tambah, diubah sesuai oleh orang-orang Yahudi, Quran tidaklah membenarkannya. Okey, baik. Itu ayat minggu lepas. Boleh? Sebab tu Allah cerita pasal Taurat bila mana Allah nak mengaitkan tentang kebenaran Al-Quran. Ayat minggu ni pula. Am ataupun adakah. Terjemah am ataupun adakah. Yaquluna, mereka berkata. Yaquluna, mereka berkata. Apa terjemah? Siapa mereka kat sini? Orang musyrikin Mekah. Iftarahu, dia telah mengada-adakannya. Iftarahu, dia telah mengada-adakannya. Dia itu Muhammad lah, telah mengada-adakan Quran. Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Fa'tu, fa maka uktu datangkanlah. Uktu datangkanlah. Okey. Bi dengan suratin, satu surah. Suratin, satu surah. Mislihi, yang sama dengannya. Mislihi, yang sama dengannya. Okey. Mislihi, yang sama dengannya. Wa, dan ud'u, ajaklah, serulah, panggillah, semua boleh. Ud'u terjemah dia ajak, seru, panggil. Okey. Man, siapa yang, ataupun siapa sahaja. Man, siapa yang boleh, siapa sahaja boleh. Man istata'tum, kamu mampu ataupun kamu sanggup. Min, daripada dunillah, selain Allah. Dunillah, selain Allah. In, jika kuntum, kamu semua sadiqin, orang-orang yang benar. Sadiqin, orang-orang yang benar. Okey, terjemah sadiqin, orang-orang yang benar. Okey, tolong terjemahkan dia. Siapa ya? Kejap saya tak nampak nama partisipan. Kejap. Okey. Ammar. Ya Ammar. Ustaz, saya mau masuk. Kau masuk. Okey, tak apa. Tanya. Tak apa. Tuan Sofi, tolong terjemah Tuan Sofi boleh ayat kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ataupun adakah mereka berkata dia telah mengada-adakan. Katakanlah, datangkanlah. Katanya, dia telah mengada-adakannya. Dia telah mengada-adakannya. Katakanlah, datangkanlah dengan satu surah yang sama dengannya dan ajaklah siapa yang kamu mampu sanggup daripada selain Allah jika kamu semua orang-orang yang benar. Okey, terima kasih Tuan Sofi. Ni Allah suruh Nabi cabar lah ni. Salah satu sifat Al-Quran dipanggil i'jazun. Maksud i'jazun ialah melemahkan hujah pihak lawan. Alif, ain, alif dari bawah, ain mati, jim, alif, zai. I'jazun. Terjemah i'jazun, melemahkan hujah pihak lawan. Ni salah satu ciri-ciri Al-Quran. Orang kafir tuduh Muhammad reka Quran ni, dia reka Quran sendiri. Okey, kamu tuduh Muhammad reka sendiri. Okeylah, dalam surah lain kamu tambah sikit tuduhan kamu tu, kamu mengatakan
Muhammad, kawan-kawan dia tolong. Kawan-kawan dia bantulah, dia ada dia punya kawan-kawan dia, tolong dia untuk mereka-reka Al-Quran. Sebelum tu, mula-mula mereka tuduh Nabi Muhammad reka Quran. Maka Allah jawab, macam mana kamu boleh tuduh orang yang tak pernah menulis, tak pernah membaca, tak pernah pegang mana-mana tak pernah pegang pen, pensel, tak pernah menulis dengan tangan kanan, tangan kiri. Kamu boleh tuduh orang tu, macam mana kamu boleh macam ni? Orang kafir tuduh Muhammad reka Quran, maka Allah jawab. Surah Ankabut. Orang tu tak pandai baca, tak pandai tulis, kamu kata dia reka Quran. Maka orang musyrik kata, ya, dia seorang memang tak pandai, tapi dia ada kawan-kawan tolong dia. Tengok muka surat 402, boleh? Puan Asmah 402 ayat 48. 402 ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, nescaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Terima kasih Puan Asma. Jadi Nabi Muhammad tak pernah pandai membaca, tak pernah pandai menulis. Jadi kalaulah Nabi ni ahli bahasa macam Samad Sa'id, memang kuat lagi lah kefahaman tuduhan mereka. Yalah, dia pandai bahasa, dia pandai reka-reka sastra punya bahasa. Jadi sekadar nak reka Quran, apa masalahnya? Maka Allah kata, dia tak pernah baca, tak pernah menulis sebelum ni. Bagaimana kamu boleh tuduh dia mereka Quran? Maka orang kafir jawab, ya, memang dia tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi kawan-kawan dia ada. Best friend dia yang mungkin pernah belajar college ke universiti ke, contoh tu saya tambah lagi. Tengok surah Furqan, boleh? Ammar tak baca boleh? Ammar. Ya Ammar. Ya, saya. Page 360. Page 360 Surah Al-Furqan. 360. Ayat 4, ayat 5. 360 ayat 4, ayat 5. Ayat 4, ayat 5 Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir itu berkata, Al-Quran ini hanyalah satu perkara dusta yang direka-reka oleh Muhammad, dan ia dibantu membuatnya oleh kaum yang lain. Maka dengan kata-kata itu, sesungguhnya mereka telah mendatangkan satu tuduhan yang zalim dan dusta. Dan mereka berkata lagi, Al-Quran itu adalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala yang diminta oleh Muhammad supaya dituliskan. Kemudian perkara yang dituliskan itu dibaca kepadanya pagi dan petang untuk dihafaznya. Katakanlah, wahai Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan di bumi. Sesungguhnya ia maha mengampun lagi maha mengasihani. Okey, terima kasih Ammar. Orang kafir kata Muhammad reka Quran. Ya, memang dia tak pandai baca, tak pandai tulis, tapi kawan-kawan dia tolong lah. Kawan-kawan dia yang pandai baca, pandai tulis, tolong tulis apa dia cakap, tulis. Lepas pada tu kan, kawan-kawan dia tolong baca kat dia balik apa yang kawan-kawan dia tulis ni. Jadi bila dia dengar selalu apa yang dibaca balik oleh kawan-kawan dia, lepas tu dia nampak macam hafal, walhal dia reka sendiri je. Ni tuduhan orang kafir pada Nabi Muhammad. Maka Allah pun kata, Allah pun tanya soalan kat mereka. Sebab tu kita panggil apa? Salah satu cara menjawab adalah dengan bertanya semula. Ataupun salah satu cara menjawab dengan mencabar mereka. Okey. Allah suruh Nabi kata, wahai Muhammad, mereka tuduh kau reka Quran. Mereka tuduh kau mereka cipta Quran. Mereka reka Quran. Kau orang Arab, mereka pun orang Arab. Kau fasih bahasa Arab, mereka pun fasih bahasa Arab. Kau ada kawan-kawan yang pandai bahasa Arab, mereka pun ada kawan-kawan pakar-pakar bahasa, ahli-ahli sastra di kalangan mereka yang pandai bahasa Arab. Jadi boleh tak suruh mereka dengan kawan-kawan mereka cuba cipta ayat Quran, cuba reka 1-2 ayat Quran. Okey. Ini sebenarnya cabaran ketiga. Setelah 2 cabaran mereka tak boleh nak,
tunaikan. Kat mana? Pertama, Allah suruh mereka buat satu Quran. Tengok muka surat 291. 291. Tuan Haji Syahril, yuk tolong baca boleh Tuan Haji Syahril? Boleh Page Ustaz. 291 surah Isra. Ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Okey, ni satu. Satu Quran, Allah kata, terima kasih Tuan Haji Syarif. Satu Quran, manusia dengan jin, bukan manusia biasa-biasa, bukan jin biasa-biasa. Manusia yang pakar bahasa, jin yang pakar bahasa, berkumpul untuk buat Quran. Allah kata tetap tak boleh buat, walaupun saling membantu satu sama lain. Oh, satu Quran besar sangat, macam mana dia orang buat? Banyak sangat ayatnya. Okeylah, Allah Ta'ala kecilkan lagi cabaran. Berapa kecil? Tolong baca dia, Puan Maisarah boleh baca? Puan Maisarah, baru masuk. Boleh baca? Okey, tak apa. Puan Izawani dah baca boleh? Puan Izawani? Boleh, Ustaz? Surat 223 ayat atas sekali. Surah Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa tu? 13. 13 ke 12? 13. 13. Tolong baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mereka mendakwa Muhammad yang mereka-reka Al-Quran itu. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah karang 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah siapa sahaja yang kamu ingin memanggilnya selain Allah. Jika betul, kamu orang yang benar. 10 surah. Terima kasih Puan Izawani. Tengok kat skrin pun ada. Kamu kata Muhammad reka Quran. Okey, fine. Boleh tak kamu dengan kawan-kawan kamu reka juga Quran lah macam Muhammad tu, buat 10 surah. Quran Muhammad tu banyak surah dia kan? 113, 114. Buatlah 10 je cukup. Cuba 10 surah. Okey, 10 surah. Kamu bukan sekadar panggil orang Arab Mekah, panggillah Arab Yaman ke Arab mana-mana, panggil sekali untuk mereka sama-sama buat Quran dengan kamu. Maka ayat 14 tu kat skrin ada. Kalaulah mereka tak mampu dan kamu pun tak mampu, maknanya kamu kena terimalah yang Quran tu diturunkan dengan ilmu Allah. Bukan rekaan manusia siapa-siapa. Okey, satu Quran tak boleh, 10 surah tak boleh, ayat kita sekarang. Ayat kita sekarang Allah cabar banyak mana? Satu surah. Kamu kata Muhammad reka Quran, so kamu takkan tak boleh reka ke? Kamu kan ramai pakar bahasa, yang sekolah tinggi lagi, belajar tinggi lagi bahasa Arab, yang lebih mendalami lagi ilmu grammar bahasa Arab, cuba reka satu surah sahaja. Satu surah ni, tuan-tuan dan puan-puan, paling kurang 3 ayat. Paling kurang 3 ayat. Satu surah mesti paling kurang 3 ayat. Tak ada surah yang lagi kurang pada 3 ayat. Al-Ikhlas 3 ayat, Al-Kawthar 3 ayat. Itu surah yang paling pendek, 3 ayat. Dan satu ayat lebih kurang berapa perkataan? Kat mana ayat paling pendek dalam Quran? Tengok surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman ni ada ayat yang paling pendek dalam Quran. Mudhammatan. Ayat paling pendek dalam Quran, tuan-tuan. Tengok semua. Muka surat 532. Sorry, 533. Ayat yang ke-64. Boleh Tuan Safi share kat skrin. Arab dia tak apa. Okey. Bawah sikit Tuan Safi. Tu nampak atas tu tak nampak bawah dia. Sebab lagi tak nampak. Mudhammatan nampak. Terima kasih Tuan Safi. Ayat 64. Surah Ar-Rahman ayat 24 tu. Mudhammatan. Nampak? Kedua-duanya ada kebun, kedua-dua taman syurga tu hijau. Okey, bukan sekadar hijau
tapi ada air sungai yang mengalir kat situ. So, Mudahammatan ni adalah ayat paling pendek dalam Quran. Berapa huruf ada ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 9? Nampak macam 8 je. Mim tu ada sabdu, kira double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 huruf. Jadi satu ayat paling pendek 9 huruf. Jadi cuba buat satu surah. Yang paling pendek lah. Cuba kamu reka satu surah. Oleh kerana satu ayat paling kurang 9 huruf, makanya satu surah yang paling pendek, kalau kamu boleh buat berapa huruf? 27 huruf. Cuba kamu reka satu surah yang mana hanya ada 27 huruf, pendek je. Dan 27 huruf tu bagi 3. 1, 2, 3. 9, 9, 9. Kan? 9 ayat. 9 ayat, 3 ayat. Pendek. Lagi pendek pada Al-Kawthar. Lagi pendek pada Al-Ikhlas. Yang penting surah namanya. Allah cabar buat satu surah. Tak boleh buat. Ada yang cuba-cuba reka buat. Surah Kajah lah, surah Katak lah. Macam-macam surah. Orang yang tak Islam pun bila dengar, nampak sangat tipu. Tak nampak langsung dia punya keindahan bahasa, susunan grammar ni sama tinggi level macam Quran. Walaupun boleh reka. Tak apa-apa jadi. Jadi, kamu kata Muhammad reka Quran. Dia orang Arab. Tak sekolah. Kamu orang Arab ada yang mendalami bahasa Arab, mendalami ilmu syair, ilmu kaji bahasa, ilmu bahasa-bahasa. Cubalah ajak kawan-kawan kamu pakar-pakar bahasa, pensyarah-pensyarah universiti kalau ada. Dekan, doktor PhD semua kalau ada, cuba ajak buat satu surah yang paling pendek dalam Quran. Mereka tak mampu buat. Jadi kalau mereka tak mampu buat, sedangkan ayat Quran 28 huruf yang sama, kamu punya orang Arab cakap pun 28 huruf yang sama. So bukannya Allah suruh buat Quran dalam bahasa lain. Allah bukan suruh buat Quran dengan bahasa planet lain, pada bahasa makhluk asing. Tak. Bahasa Arab kamu lah, bahasa Arab yang kamu guna hari-hari. Bahasa Arab kamu duk cakap, duk nyanyi, duk bersyair hari-hari. Bahasa itulah kamu reka. Cuba buat Quran. Dan kalau kita nak reka lagu bahasa Inggeris ke lagu bahasa Korea, lagu bahasa Jepun, susah sikit lah sebab bukan bahasa kita. Tapi kalau nak reka lagu Melayu, tak susah lah bagi orang yang kerja reka lagu ni. Gubah lirik ni. Kamu orang Arab, hari-hari cakap Arab, biasa baca Arab, biasa tengok orang cakap Arab. Cubalah buat satu surah yang bahasa Arab yang 3 ayat paling pendek. Tak mampu buat. Jadi bila tak mampu tu maknanya apa? Quran ni bukan orang buat. Kalau orang buat, Nabi Muhammad mampu buat dengan geng-geng dia. Kamu punya geng lagi ramai. So ajaklah geng kamu ramai lagi tu reka Quran. Tengok muka surat 525. Boleh? 525. Tolong baca Puan Maisarah 525. Surah At-Tur. Ayat yang ke-33, 34, 35. 33, 34, 35. Ya. Apakah mereka berkata dia, yakni Muhammad, mereka-rekanya? Tidak, mereka lah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya, yakni Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Okay. Terima kasih Puan Maisarah. Mereka tuduh Muhammad reka Quran. Okey, cuba datangkan satu cerita yang sama macam Quran. Dia punya jalan penceritaan dia seronok, susunan ayat dia seronok, rhyme, irama belakang dia seronok. Lalang dah buka muka surat 525 ni, tengok muka surat 526. Semua buka kalau boleh. Muka surat 526 ni, surah An-Najm, surah yang telah mempersonakan dan telah memukau orang-orang musyrikin Mekah. Masa berlaku hijrah pertama ke Habasyah, tahun ke-5 kenabian. Kan? Masa berlaku hijrah pertama ke Habasyah, tahun ke-5 kenabian. Satu hari, jadi masa tu dah ada orang Islam ke Habasyah lah. Nabi kat Mekah lagi. Nabi semayang kat Kaabah. Nabi semayang di Kaabah. Nabi baca surah An-Najm. Nabi baca surah An-Najm. Ayat terakhir dia apa? Tuan Safi, tolong buka ayat terakhir ni. 528. Boleh Tuan Safi? 528. Okay, 528 boleh. 528 fasjudu lillahi wa'budu.
ayat 62, sorry. Terjemah dia, sujudlah kamu kepada Allah dan sembahlah dia. Jadi bila Nabi baca ayat ni, Nabi sujudlah, sujud sejadah. Orang musyrikin yang dengar Nabi baca tu, mereka terpegun, terpukau, terkaku dengan ayat-ayat Nabi baca, seronok sangat. Sampai Nabi sujud, mereka pun sujud sekali. Sampai Nabi sujud, mereka pun sujud sekali. Kerana apa? Kata Nabi penipu, kata Quran tipu, tapi bila Nabi sujud sebab baca Quran, mereka pun sujud sekali. Tahu tak kenapa? Surah An-Najm ni, daripada muka surat 526, 527, kan? 526, 527, sampai kat skrin sekarang 528, daripada ayat 1 sampailah ayat 56. Daripada ayat 1 sampai ayat 56, semuanya berakhir dengan a. Kalau nak tulis kod Rumi, semua A kat belakang. Daripada ayat 1, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Rhyme, irama belakang dia semua a kat belakang. Daripada awal surah ni sampailah ayat yang ke 57, barulah bunyi fa belakang dia. Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifah. Ish dengan ish. Kemudian waw nun dengan waw nun. Famin hadzal hadisi ta'jabun. Okey, ayat 59, 60, wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Jadi mereka musyrikin pun sujud sekali. Lalu orang yang tak ada dalam majlis tu mencela kawan-kawan mereka, kutuk Muhammad, kutuk Quran dia, tapi dia sujud, hampa sujud sekali. Maka musyrikin yang sujud-sujud tu nak cover malu, lalu berkata, kami sujud sebab surah yang dibaca tu dia puji Tuhan-Tuhan kita, dia puji berhala-berhala kita. Ya, kalau dengar dia baca tadi, dia sebut nama berhala-berhala kita. Tengok muka surat 526 balik, Tuan Sofi balik. 526 balik, Tuan Sofi. Saya bacalah, nak cepat boleh tengok. 526 ayat 11, ayat 18, 19, 20. Dalam 18, 19, 20 tengok Tuan Safi yang Arab punya highlight kan, ada 3 nama berhala mereka. Okey, ada 3 nama berhala mereka. 19 dan 20 lah, cukup 19 dan 20. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata salisatal ukhra. Muhammad semayang sebut nama berhala kita, Lata, Uzza, Manat disebut. Dan sebab itulah dia puji berhala kita, kita sujud sekali. Walhal terkesan dengan bacaan Quran Nabi. Macam kita tuan-tuan dan puan-puan kan, dengar lagu kat radio, dengar lagu kat TV, sambil buat kerja sekolah ni, tapi dengar lagu kat radio, kat TV, sambil dengar lagu tu kaki bergedik, kaki gerak. Tanpa kita sedari kaki kita bergerak. Okey, ataupun pasang earphone seorang-seorang, duduk kat meja pejam mata, tangan macam tu. Padahal gendang tak ada pun depan dia, drum pun tak ada depan dia, tapi tangan automatik jadi macam tu, tanpa dia sedari. Kerana apa? Kerana nyanyian tersebut telah memukau diri dia. Tanpa dia sedari, tangan dia bergerak, kaki dia bergerak, kaki dia bergedik. Itu nak cerita. Quran pun sama lah juga. Okey, baik. Sama ayat baru. Tengok Allah suruh reka satu surah pada awal. Adalah Nabi-Nabi palsu reka surah. Al-fil wa ma adraka mal-fil. Lahu tawilun. Okey. Lahu anfun tawil. Baginya, tahu tak kamu apa itu gajah? Okey. Gajah adalah binatang yang hidung panjang. Itu surah Al-Fil. Dia orang musyrikin lain dengar Nabi palsu baca surah ni, dia kata apa? Kamu sangat tahu yang kami ni benar-benar yakin kamu ni orang ni. Dia orang Arab, dia reka surah yang rhyme dia belakang. Dia orang Arab, dia reka surah-surah yang belakang ni lain. Belakangnya sama irama, tapi orang Arab dengar tak ada fil. Orang Arab dengar tak ada fil langsung. Kita pun sebenarnya fil tu sebab imam tu baca sedap berlagu. Kalau imam tu baca biasa tak berlagu, kita kurang fil. Sebab apa? Kita bukan bangsa Arab. Kita tak bercakap Arab. Walaupun kita masuk ke dalam bahasa Arab, kita sebenarnya masih lagi tak ada feeling yang sama dengan orang Arab feeling. Orang Arab dia punya feeling dia, imam tu baca Quran berlagu sedap, makna dia menarik, susunan ayat dia menarik. Sebab tu orang Arab dengar boleh mengalir air, kata
Okey, baik. Seterusnya, ayat baru. Untuk sahabat-sahabat bermaksud, kita page 213, ayat 39 sekarang. 213, 39. Boleh? Ayatnya berbunyi, okey, bahkan, kazabu, mereka telah mendustakan. Kazabu, mereka telah mendustakan. Dengan sesuatu yang boleh, apa yang boleh, okey. Lam belum, okey, terjemah lam belum. Yuhitu, mereka meliputi, okey. Bihi, dengannya, dengan ilmunya, wa, dan lama belum, yaktihim, datang kepada mereka, ta'wilunya ada dua tafsiran. Satu terjemah ta'wilu tu interpretation ataupun explanation, penerangannya. Terjemah ta'wilu penerangannya dulu, boleh? Ataupun terjemah ta'wilu yang kedua tahu apa dia? Hakikat kebenarannya. Kadzalika, seperti itulah. Kazzaba, telah mendustakan, telah menidakkan, semua boleh. Alladzina, orang-orang yang min, daripada, qablihim, sebelum mereka. Fa, maka, unzur, lihatlah. Kaifa, bagaimana, kana adalah aqibatu, kesudahan az-zalimin, orang-orang yang zalim. Tolong terjemahkan dia, Puan Yusriza. Terjemahkan Puan Yusriza boleh? Ayat 39 kita sekarang. Tolong terjemahkan. Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan mereka telah mendustakan dengan sesuatu yang boleh mereka meliputi dengan ilmunya, dan belum datang kepada mereka penerangannya. Seperti itulah telah mendustakan orang-orang yang daripada sebelum mereka. Maka lihatlah bagaimana adalah kesudahan orang-orang yang zalim. Okey, baik. Terima kasih Puan Yusriza. Ni Allah nak cakap pasal orang Mekah ni. Kebodohan mereka dalam menafikan kebenaran Al-Quran. Allah kata apa tahu? Mereka mendustakan, Allah nak cakap macam ni, betapa bodohnya mereka. Dua sebab bodoh mereka. Pertama, mereka mendustakan benda yang mereka belum tahu sepenuhnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak tengok lagi habis cerita tu. Kita baru tengok dia punya apa? Dia panggil apa Kalau airline cerita kat wayang tu ada dia punya airline dia panggil apa bahasa Inggeris? Cerita-cerita kat wayang tu. Dia panggil apa? Cerita kat wayang tu kan dia untuk airline untuk kita tengok cerita tu dia tunjuk sikit-sikit tu dia panggil bahasa Inggeris? Trailer. Boleh apa zaman ni? Trailer. Trailer, yes. Tu perkataan dia. Kita baru tengok trailer, kita dah decide cerita ni tak sedap ni. Ataupun tengok trailer, cerita ni sedap ni, aku bagi 10 bintang cerita ni. Layak ke tak layak? Orang yang hanya tengok trailer saja, dia boleh beri bintang untuk cerita tersebut. Layak ke tak layak? Tak layak. Bahkan kadang-kadang kita tengok cerita tu, dia punya menarik, belilah kat Astro first. Bazir je beli, tak sedap pun cerita. Contoh. Sebab tengok macam menarik, belilah cerita tu kat Astro first. Ataupun tengok macam menarik, pergilah tengok wayang. Cerita hampir. Jadi orang yang layak bagi bintang terhadap sesuatu cerita, filem kat panggung wayang ke, kat TV ke mana-mana ke, adalah orang yang telah tengok A sampai Z cerita tersebut. Mula sampai habis, baru dia layak bagi bintang.
Okay, cerita ni bagi 7 bintang je. Ataupun sesuatu novel. Kan, orang karang novel, cerita novel. Kita tengok pengarang, kita dah kata dah, pengarang ni biasa tak sedap. Tengok tajuk buku, tengok kulit buku macam tak sedap je. Atau dia kata, don't judge a book by its cover kan. Jangan kita nilai buku tu dengan tengok cover dia sahaja. Samalah juga, jangan kamu kata Quran tu salah hanya dengan dengar 2-3 ayat sahaja. Tak boleh. Sesuatu benda tu kita nak kata betul salah, dengar secara keseluruhan, kaji secara keseluruhan. Minggu lepas saya bagi contoh. Ada orang tanya saya, Ustaz, apa hukum main Bitcoin? Haram. Saya jawab haram. So, tahu tak Bitcoin itu apa? Bitcoin itu tak silap saya pelaburan lah. Macam pelaburan. Sama macam pelaburan jugalah. Itu jawapan saya. Agak-agak orang Bitcoin dengar saya jawab macam tu, dia gelak. Bodoh Ustaz ni. Bitcoin tak tahu apa, dah pandai-pandai kata haram. Orang kata anggap kita bodoh. Orang yang hebat dalam menjawab hukum hakam, sebelum jawab haram, dia explain dulu Bitcoin tu apa. Contoh mufti wilayah ke mana-mana page mufti mana-mana pun. Sebelum dia jawab hukum hakam sesuatu perkara, dia tak terus jawab haram. Dia terangkan dulu kenapa insurans nyawa ni haram. Insurans nyawa ni gini. Okey? Oleh kerana ni, sebab tu hukum dia haram. Jadi orang yang bersoal, orang yang mendengar tahu, dia ni, mufti ni, dia nak kata sesuatu benda tu halal ke haram, dia dah kaji secara menyeluruh. Jadi fatwa dia kita terimalah. Dia bukannya ustaz Facebook. Tengok 2-3 video, baca 2-3 artikel, terus buat keputusan. Ni haram. Bukan. Dia dah belajar lama, dia dah kaji satu benda. Baru boleh buat keputusan. Jadi kamu orang musyrikin Mekah, kamu punya bodoh ialah, kamu mendustakan sesuatu benda yang kamu tak tahu sepenuhnya. Pernah tak berlaku pada kita? Berlaku pada kita semualah. Memang berlaku pun pada kita. Kadang-kadang kita masuk kerja. Kalau kita masuk kerja tempat baru, kita tengok orang tu macam sombong je. Orang tu macam belagak je. Orang tu macam tak mesra alam je. Entah tak? Ataupun macam ni lah. Ada staff baru masuk ke office kita. Hari pertama dia masuk, kita terus judge dia. Macam sombong, macam garang je. Pernah tak kita judge dia macam tu? Tengok-tengok lepas 3 bulan, kawan baik dengan kita. Gelak-gelak sekali, pergi makan sekali. Mengular pun sama-sama. Masuk lambat sama-sama. Contohlah. Mula-mula nampak masuk kerja dulu macam sombong je. Cara berjalan, cara bergaul nampak macam sombong. Kita judge dalam hati kita orang kali pertama kita jumpa. Tengok lepas 3-4 bulan, kepala dengan kita. Jadi bodoh tak kita masa pertama kita judge dia tu? Bodoh lah, salah lah. Awak judge benda yang awak tak tahu secara keseluruhan. Lainlah awak dah kawan dengan dia 4 bulan, 5 bulan kerja dengan dia. Memang jenis tak kawan dengan orang, memang jenis sombong, memang jenis belagak. Memang jenis suka duduk sorang-sorang. Jadi kita pun boleh beritahu lah kat orang yang baru masuk ke. Kita cakap kat orang masuk ni. Jangan kawan dengan dia sebab dia memang confirm sombong. Bukan aku sorang cakap dia sombong. Kawan-kawan lain yang dah lama kerja semua cakap dia sombong. Tu lain. Maka saya nak pujilah kita tuduh orang macam tu. Tapi nak ceritanya, kita layak judge dia sombong sebab kita dah 4 bulan kerja dengan dia. Tahu dah perangai dia macam mana. Yang tak layaknya baru dia masuk kerja 2 hari, 3 hari, seminggu. Sombong dia ni. Tak boleh. Orang tu kita baru, ni berlaku kan dalam kehidupan kita. First time kita jumpa, kita judge dia garang lah, belagak lah, sombong. Tapi bila sembang, bila borak, bila lama baik rupanya dia ni. Aku ingat dia sombong sebab aku tak berani beri salam. Dia pun ingat aku sombong sebab dia segan nak mula beri salam. Rupanya bila dah borak, dah lama, baik rupanya. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, Allah pesan kat kita. Kalau orang fasik datang bawa sesuatu berita, jangan terus percaya cakap orang fasik tu. Jangan terus terima cakap orang fasik tu. Jangan. Tengok. Kadang-kadang kita baru masuk kerja, kita tak kenal lagi bos kita macam mana. Tiba-tiba ada orang yang benci bos tu dah masuk kita. Bos kita ni gini. Oh ya. Jadi kita hari pertama masuk kerja dah jumpa orang yang tak baik dengan bos. Cerita pasal bos kita gitu gini, kita pun terus percaya. Di bos aku ni jahat, sombong, garang, tak adil, pilih kasih, pilih bulu, pilih anak ikan, pilih anak ayam, macam-macam lagi lah. Kita dengar orang cakap pasal bos kita. Kita pun terus judge bos kita orang yang sedemikian. Sedangkan bos kita tu baik.
yang cakap tadi tu timbulkan fitnah sebab bos tu tak naikkan gaji dia, tak naikkan pangkat dia. Tengok muka surat 516. Tolong baca Puan Zanaria boleh? 516 Puan Zanaria. Ayat yang ke-6. Ya Ustaz, 516. Ya. Ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada kaum dengan sebab kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu lakukan. Ni berlaku ni, zaman-zaman politik ni berlaku sangat. Oh, parti tu jahat. Parti tu gini. Sebab apa? Pemimpin dia kata gini. Oh, kita pun terus terima. Sedangkan kita tak dengar lagi penjelasan pada pihak tersebut. Kita pun benci semua orang parti tersebut. Tapi bila kita duduk dengan orang-orang dia, kita dengar apa dia nak sampaikan, kita dengar alasan-alasan dia, kita pun akan kata apa? Betul juga. Baguslah. Ni yang tak bagusnya, kita dengar sebelah pihak, terus terima, terus percaya, jom. Kita letakkan ramai-ramai kebencian pada parti tersebut. Tu tak boleh. Baik, dalam ayat 60 ni, ayat nombor 6 kat skrin ni, Allah kata, wahai orang beriman, jika datang pada kamu orang yang fasik, maka selidik dah dulu. Maka orang kata apa? Oh, kalau macam tu, kalau orang tak fasik datang, terus terima. Kalau orang fasik datang buat berita, kita kena selidik dulu. Kalau ustaz datang, tok imam datang, ustaz-ustaz kita datang bawa berita, tok imam datang bawa berita, nak kena selidik ke tak payah? Soalan. Siapa nak cuba jawab? Ada tak orang nak cuba jawab? Sebab Allah kata, kalau orang fasik datang, cuba selidik dulu. Betul ke palsu berita dia bawa? Tapi kalau yang datang bawa berita pada kita tu, ustaz-ustaz kita, imam surau kita, imam masjid kita, nak selidik ke tak payah? Selidik, Ustaz. Ya? Apa dia kata, Safi? Selidik juga. Yes, selidik juga. Sebab kita tak tahu tu fasik tak fasik. Fasik ni masalah kat mana? Dalaman. Fasik ni dalaman. Kita mungkin nampak orang tu bagus, pakai jubah serban depan kita. Malam-malam dia berjudi, main nombor ekor, contohlah. Dia songlak duit masjid surau, mana kita tahu. Kita tak pakai jubah serban dia, tapi dia ada kunci tabung surau, hari-hari dia songlak RM5, RM10, RM5, RM10. Mana kita nampak? Betul kan? Jadi bukan sekadar orang fasik je buat berita, kita kena selidik. Ustaz-ustaz kita pun, dia share video-video dalam grup kelas kita, contohlah. Guru ngaji kita, tu imam tempat kita, tak semestinya dia tu imam, dia guru ngaji kita, apa dia share, semua betul. Tu fakta. Orang yang bukan tu imam, bukan ustaz, share, kena selidik. Betul ke salah apa dia share? Kalau ustaz tak payah selidik, ustaz tu confirm betul. Banyak ustaz-ustaz kena saman. Tak kisah partai apa, dia ustaz, dia kena saman. Sebab dia mengeluarkan satu tuduhan yang tak berasas pada parti-parti lawan. Ada berlaku tak? Ada berlaku. Maknanya dia pun nak mengeluarkan satu fakta tak selidik. Jadi kita, mana-mana orang datang buat berita, bukan fasik sajalah. Sebab kita tak boleh judge dengan jelas dia fasik, dia bukan. Kenapa dia fasik? Dia pakai seluar jean, pakai baju gambar tengkorak. Seorang lagi tu, pakai jubah serban, takkan fasik. Mana boleh judge orang tu fasik tak fasik, hanya sekadar dengan pakaian. Semua orang datang buat berita pada kita, kita kena selidik dulu, betul ke salah. Sebab apa kat skrin tu, tadi Puan Zanaria baca, kalau kita tak selidik, kita terus percaya je, nanti kita akan menyesal. Sebab apa? Apa dia cakap, aku terima. Jadi orang yang tak patut aku benci, aku jadi benci. Orang yang tak patut aku menyapa, aku jadi menyapa. Sebab apa? Kita yang tak selidik dulu. Orang Arab kata apa? Pepatah Arab kata, An-nasu aduwun lima jahidu. Manusia tu bermusuh dengan apa yang dia tak tahu. An-nasu aduwun, pepatah Arab kata, man jahila syai'an adahu, siapa yang tak tahu suatu perkara dia akan memusuhinya. Ataupun an-nasu aduwun lima jahilu, manusia itu musuh terhadap apa yang tak tahu. Kita tak kenal ajaran parti kumpulan tersebut, kita tak kaji selidik ajaran satu kumpulan tersebut, kita betul kata apa? Sesat. Kenapa sesat? Sebab dia tinggal nak bini. Tu je. Awak tak nak tanya dulu ke? Selidik dulu ke?
Ada tak amalan mereka suruh tinggal anak bini macam tu saja, tak ada bagi nafkah, tak ada bagi duit? Cuba kaji dulu. Sebelum sedap mulut nak kata orang sesat, cuba kaji sendiri dulu. Barulah kita tahu sesat ke tak sesat. Jadi sebelum kita tahu, kita anggap semua sesat lah kumpulan tersebut. Tapi bila kita dah dengar penerangan, diterangkan oleh ustaz-ustaz yang join kumpulan tersebut, mufti pun dah keluarkan fatwa, kenapa kumpulan ini tak sesat? Oh, tak sesat rupanya. Dulu aku silap faham, minta maaf lah. Bila kita tak tahu sesuatu, kita memusuhinya. Sedangkan kalau kita tahu, kita takkan anggap benda tu musuh. Orang Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Betul kan? Bila dah kenal, baik rupanya barulah nak baik dengan dia, nak kawan lebih dengan dia. Masa tak kenal, tengok cara berjalan macam sombong. Cara pakai baju macam orang belagak kaya. Tapi bila duduk, rendah diri rupanya orang tu. Baik, nampak kat sini. Orang Arab kata lagi, Imam Busiri kata apa? Ni pepatah Arab lah, dia kata, qad tunkirul ainu daw asyam'i min ramdi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqamin. Pepatah Arab kata apa tu? Mata yang banyak habuk, kadang-kadang dia menafikan cahaya matahari. Dia kata apa? Mata dia banyak habuk. Dia kata apa? Matahari tak ada cahaya. Matahari mana ada cahaya? Matahari tak ada cahaya lah. Cahaya tak, kalau ada pun sikit, tak terang mana pun. Dia menafikan cahaya matahari. Sedangkan mata dia penuh habuk masa tu. Tak ada nak buka dengan baik, penuh dengan habuk. Jadi bodoh tak dia? Dia tak dapat melihat secara sepenuhnya, secara keseluruhan, dia terus kata matahari tak ada cahaya. Ataupun wa yunkirul famu ta'mal ma' min saqamin. Orang tu ada sakit. Contoh sakit paling mudah COVID lah, COVID. Orang COVID ni salah satu simptom dia apa? Orang COVID ni hilang diri rasa, betul kan? Orang tu hilang diri rasa. Orang yang pernah kena COVID tahulah. Hilang diri rasa. Jadi orang yang kena COVID ni, dia beli makanan kat satu kedai. Dia makan, dia tu kata apa? Makanan kat kedai ni tak sedap. Dia pun tulis kat Facebook, makanan kat kedai ni tak sedap. Aku beli semalam nasi goreng tak sedap, tom yam tak sedap, sup ekor hari ni aku beli, semua tak sedap. Jadi dia menafikan makanan kat kedai itu tak sedap semasa dia sedang kena COVID. Masa tu dia hilang diri rasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan pada orang yang sedang hilang diri rasa, judge terhadap satu makanan. Ni sedap, ni tak sedap, ni sedap, ni tak sedap. Apa pandangan kita? Bodoh orang tu. Ataupun macam ni lah. Senang contoh lagi macam ni. Kita lama belajar kat UK. Contoh ni contoh. Kita lama belajar kat UK ni. 8 tahun belajar kat UK. 4 tahun kerja, 4 tahun belajar. 8 tahun duduk kat UK. Kan? Jadi kita dah tahu selok-belok orang UK ni. Slang-slang negara belah sana, negeri belah sini, bandar belah sana, bandar belah sini. Kita dah tahu slang-slang dia. 8 tahun kerja kat UK. Tiba-tiba ada orang jiran kita, dia baru seminggu pergi UK. Pergi cuti lah kat UK seminggu. Balik-balik, dia punya cerita. Orang UK ni sebenarnya gini. Orang UK ni, kita dengar kat TV, dia masalah dia bunyi slang betul tepat. Sebenarnya orang UK ni banyak bunyi salah. Bus dia panggil bus. Itik dia panggil duk. Okay? Jadi dia kata orang UK ni, kat TV dia cakap betul slang dia. Kat kampung-kampung, kat kawasan-kawasan je saya pergi. Kebanyakan dia orang cakap bus bunyi bus, dak bunyi duk. Apa lagi? Orang slang-slang sekat tempat kat UK. Jadi orang tu baru pergi UK seminggu. Orang tadilah baru pergi UK seminggu, dia terus buat keputusan. Dia kata orang UK ni bukan semua cakap betul-betul slang English, ada bunyi pelik-pelik juga. Jadi kita yang dah lama belajar UK 8 tahun, dengar orang tu pergi seminggu, balik-balik dah cerita macam dia tahu segala-galanya tentang UK, apa pandangan kita terhadap dia? Cuba jawab tuan-tuan dan puan-puan. Apa pandangan kita terhadap dia? Jahil, kurang. Jahil tu baik sangat mak. Beri kasar sikit. Bodoh kan? Ataupun ada Pak Arab, mana-mana Pak Arab tak kisahlah, Pak Arab mana pun, datang bercuti kat Malaysia, kan, 2 minggu. Kebetulan dia bercuti tu kat Terengganu. Dia cuti kat Terengganu. Dia pun balik. Lepas balik sampai Terengganu 2 minggu, balik Arab. Negara Arab dia balik. Dia balik, dia pun buat video. Dia kata apa? Orang Malaysia ni
Kalau kamu nak belajar bahasa dia, kamu kena tambah NG kat belakang. Makan ikan, jalang-jalang, malang-malang, makan ikan. Jadi dia kata apa? Orang Arab ni, yang 2 minggu datang Malaysia, kat Terengganu je dia pergi. Dia tak pergi Kedah lagi, tak pergi Perlis lagi, tak pergi Penang lagi. Tak dengar ayak-ayak lagi, tak dengar lagi, contohlah. Tak pergi Kelantan lagi, bunyi lagi pelik bunyi. Dia baru pergi satu negeri kat Terengganu, dia pun terus buat keputusan, bahasa Malaysia ni senang je. Dia tak cakap dalam bahasa Arab lah, nak beritahu orang dekat negara dia. Bahasa Malaysia ni kalau awak nak belajar, awak kena banyak tambah NG kat belakang. Dia baru pergi satu negeri 2 minggu, dia dah buat keputusan orang Malaysia semua cakap macam tu. Cerdik ke bodoh? Bodoh kan? Waktu manusia ni dia musuh dengan apa yang dia tak tahu. Kita tak tahu detail kefahaman kumpulan tersebut, ajaran kumpulan tersebut, kita terus pandai-pandai kata sesat. Bodohlah kita. Patutnya kita kena kaji dulu. Kenapa mufti kata sesat? Kenapa mufti tak kata sesat kumpulan ni? Kaji dulu, barulah kita orang yang bijak, cerdik. Baik, setelah cerita pasal tadi, balik semula pada orang musyrikin Mekah ni, dia telah menafikan kebenaran Al-Quran dalam keadaan mereka tak tahu sepenuhnya. Cuba kaji sepenuhnya dulu Quran ni dulu, kaji sepenuhnya dulu, barulah buat keputusan betul ke salah. Barulah buat keputusan betul ke salah. Ini baru tahu sikit-sikit, baru tahu 4-5 ayat, 6-7 ayat, dah kata Quran tu salah. Bodoh dia macam mana? Bodoh dia macam orang UK tadilah. Pergi seminggu kat UK, balik-balik sini buat keputusan. Oh, buat karangan 5-6 muka surat tentang UK. Orang dah belajar kat sana lama, baca-baca gelak. Bodoh betul dia ni. Jelas Saya bukan nak bodohkan orang kat sini. Saya nak bodohkan orang musyrikin Mekah. Yang mana mereka menafikan, mereka membuat satu keputusan tentang perkara yang mereka belum kaji secara keseluruhan. Ini untuk orang musyrikin punya bodoh. Kita punya pun sama juga. Kita tak boleh benci seseorang, kita tak boleh menghukumkan seorang tu salah sebelum kita kaji detail, sebelum kita baca secara keseluruhan. Nak zaman benda-benda boleh hantar macam-macam ni. Dengar terus percaya, dengar terus terima. Dengar terus kata, ni video gini. Oh, ni video ni orang-orang Cina Singapura balik mengundi ni. Dapat tak video tu? Padahal video tu sistem rosak masa tu kat stesen sembah tersebut. Jadi ramai orang kumpul sebab sistem rosak. Oh, dia pun sebarkan video tu. Oh, ni orang Cina Singapura balik nak undi Malaysia, kat Malaysia. Contoh. Orang Cina kerja Singapura balik nak undi kat Malaysia. Contohlah ni Saya bukan nak sokong mana-mana parti, nak ajak tuan-tuan benci mana-mana parti, tak. Tapi saya nak beritahu, salahnya kita hari ni, dapat perkara, terus percaya. Tanpa kita kaji selidik, terus kata, ni video benar. Betul video ni. Saya dapat video gini. Wasak lah kita kalau macam tu. Orang tu hantar, dia punya salah. Kita tak selidik, terus percaya, terus pandang serong pada kumpulan-kumpulan tertentu, golongan-golongan tertentu, kita yang salah. Okey, baik. Jadi ingat apa patah Arab tadi? An-nasu aduwwun lima jahili. Kadang-kadang berlaku orang buruk-burukkan kita depan orang lain. Dan orang yang dengar berita buruk tentang kita tu tak datang tanya kita. Betul tak apa dia sampaikan tu? Kalau betul, cuba jelaskan. Kenapa buat macam tu? Kenapa awak buat macam tu? Boleh? Okey, baik. Pertama, sama mulai kita. Mereka menafikan, mereka menidakkan benda yang mereka belum tahu secara sepenuhnya. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, mufti ni, dia nak keluarkan satu fatwa bukan duduk 5 minit. Okay, apa hukum dia? Haram. Okay, tak. Dia kaji sepenuhnya, A to Z, luaran, dalaman, dah kaji segala benda, baru keluarkan fatwa. Kita baru jumpa 1-2 ayat Quran, dah pandai keluarkan fatwa. Okey, datang usrah 7 kali, dah pandai teping fatwa. Lagu siapa tu? Ultimate. Pandai amat. Nampak sangat suka dengar lagu macam saya juga. Okey, apa maksud saya? Mufti-mufti ni dia nak keluarkan fatwa, dia dah kaji menditik, dah kaji mendalam dengan ditik baru keluarkan fatwa. Barulah namanya mufti. Kalau tak, dia panggil mufti FB. Kenapa haram? Saya tengok 3 orang kata haram. 3 video kata benda tu haram. Dia haram lah hukum dia. Amboi. Awak tengok 3 video 5 minit dah keluarkan benda tu haram, halal. Bukan mufti. Kita yang pertama. Yang kedua, sambung sorry, ambil masa lebih sikit tadi.
Satu nak cerita bodoh orang musyrikin bukan. Yang kedua, kita pun sama jugalah pengajaran dalam hidup kita. Yang kedua, Allah kata, belum datang kepada mereka tafsiran pada ayat-ayat tersebut. Tafsiran pada ayat-ayat itu belum datang, kita terus judge kata ayat itu salah. Contoh, ayat Quran mengatakan Allah memberi pinjam, siapa nak beri pinjam pada Allah pinjaman yang baik. Ayat Al-Quran surah Baqarah. Siapa nak bagi pada Allah pinjaman yang baik. Maka orang yang tak kaji maksud pinjam tu dia kata apa? Allah miskin, nak pinjam duit orang. Allah miskin nak pinjam duit orang. Cuba dengar dulu penerangan daripada orang yang faham ayat tu, apa maksud Allah pinjam duit. Adakah Allah pinjam duit tu sama macam mu pinjam duit dengan ayahmu, dengan makmu, sama macam tu ke? Kalau kamu faham macam tu, kamulah bodoh. Cuba dengar dulu penerangan daripada Nabi Muhammad, daripada sahabat-sahabat. Apa makna Allah nak pinjam duit tu? Dengar, terus buat keputusan. Salah. Okey, baik. Sama satu lagi. Makna takwil, pertama tafsiran dia. Sebab tu Allah kata, Quran ni kena tadabbur. Kena tadabbur ni maksudnya tak boleh baca sekali lalu terus buat keputusan. Tak boleh. Jangan surah An-Nisa. Tolong baca Tuan Sofi surah An-Nisa boleh. Muka surat, saya cari dulu. Tak jumpa muka surat lagi ni. Muka surat 91, ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Terima kasih Tuan Sofi. Dia lah kata mereka tak nak contemplate dulu ke Quran tu. Cuba perhati betul-betul dengan mendalam. Barulah buat keputusan. Betul ke salah Quran? Ada masalah seorang orang Kristian lah, dia kata 10 kesalahan dalam Quran. Dia beritahu 10 kesalahan dalam Quran. Dia pun buat video sebarkan. Dia tak nak dengar dulu ke jawapan-jawapan ulama-ulama tafsir tentang 10 perkara yang dia timbulkan tu. Dengar dulu jawapan-jawapan daripada ulama-ulama tafsir tentang 10 perkara yang awak timbulkan tu. Lepas dia dengar jawapan, barulah buat keputusan. Betul-betul kesalah ke ataupun tak salah. Nampak? Okey? Jadi, mereka membuat keputusan Quran tu tak betul sedangkan belum datang lagi explanation ataupun interpretation tentang Quran tersebut. Makna kedua, tuan-tuan dan puan-puan, takwil sekarang, tadi saya terjemah takwil tu tafsiran kan, tengok kat skrin. Ni dia terjemah apa kat skrin? Ayat 69 ni. Kenyataan. Tengok kat skrin. Tadi terjemah kita tafsiran. Ni kenyataan. Sebab tu saya kata, dan belum datang kepada mereka kenyataan yang menjelaskan kebenarannya. Jadi kenyataan yang menjelaskan kebenarannya maksudnya tafsiran-tafsiran. Sama macam kita juga lah. Terjemah kat skrin. Satu lagi makna takwil apa dia? Hakikat sesuatu perkara. Hakikat sesuatu perkara. Quran kata nanti lepas mati kita hidup balik. Kan? Jadi hakikat tu dah berlaku belum? Pada mereka belum. Jadi oleh kerana hakikat itu belum berlaku lagi, mereka dah pun keluarkan kenyataan tak betul. Tak tepat. Mana boleh? Quran kata Allah yang turunkan besi daripada langit-langit. Quran kata apa lagi? Quran kata manusia dalam perut ibu gini. Jadi perkara yang Quran kata dan telah pun berlaku, itu dipanggil takwil. Makna takwil apa dia? Hakikat. Makna takwil kat situ adalah hakikat kebenaran Al-Quran. Quran kata lepas mati hidup balik. Dah berlaku belum pada kita, pada orang kafir musyrikin? Belum berlaku. Jadi belum berlaku lagi benda tu, kamu dah kata benda tu tak betul. Tunggulah hari berlakunya dulu, barulah kamu kata Quran tu betul tak betul. Contoh surah Yusuf ayat 100. Ada perkataan takwil. Kalau baca Puan Asmah balik, surah Yusuf ayat 100. Muka surat 245 tu. Sorry, bukan. 247 ayat 100. Ada perkataan takwil kat situ. 247 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgahsana dan mereka semua
tunduk bersujud kepadanya Yusuf, dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguh Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun. Setelah syaitan merosak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Okey, Sungguh cukup Puan. Tengok ayat terjemah Puan Asmah tadi. Ketika mana Nabi Yusuf diangkat jadi raja, dia pun bawa mak dia, ayah dia datang, ayah kandung, mak tiri dia datang, adik-beradik dia datang, lalu semua mereka tunduk pada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf kata pada dia, wahai ayah, inilah takwil mimpi aku dulu. Maksudnya inilah hakikat sebenar mimpi aku dulu. Dulu aku mimpi gini, kau takwilkan macam ni kan? Sekarang dah berlaku takwil dia. Jadi makna takwil ni apa? Hakikat satu perkara. Quran kata nanti akhir zaman akan keluarnya dabbatul ard, binatang daripada bumi. Binatang daripada tanah akan keluar, akan bercakap-cakap dengan manusia. Quran kata macam tu. Dah berlaku belum? Belum. Jadi benda tu belum berlaku. Apa yang dijanjikan oleh Al-Quran belum berlaku. Benda tu belum berlaku, kamu dah kata sesat, dah kata salah. Mana boleh? Tak adil. Tunggu hari berlaku dulu. Okey? Baru boleh kamu kata dia sesat ke, dia tipu ke. Tunggu hari kejadian. Contoh, saya kata apa? Minggu depan, tahun depan malam raya adalah akan berlaku gerhana bulan. Saya kata. Tahun depan malam raya akan berlaku gerhana bulan. Contohlah ni saya kata. Jadi sebelum malam raya tahun depan datang, boleh tak orang cakap saya menipu? Boleh tak orang cakap saya menipu? Tak boleh. Nak cakap saya menipu tak menipu, tunggu malam raya tahun depan. Tengok berlaku tak gerhana bulan sebagaimana saya cakap. Kalau tak berlaku, yes, confirm, penipu. Cakap, orang tu masa tu boleh cop saya penipu. Sebab awak cakap dengan yakin, tahun depan malam raya berlaku gerhana bulan. Kalau tengok tahun depan malam raya tak ada apa-apa. Jadi orang boleh cop masa saya menipu. Sebab apa? Masa yang patut berlaku tu, saya cakap berlaku tapi tak pun berlaku. Sedangkan Quran cakap tentang kehidupan selepas mati, syurga, neraka, azab dalam kubur dan sebagainya. Dah berlaku belum pada orang yang menafikan tentang muka bumi ni? Belum. Jadi oleh kerana belum berlaku benda tu pada kamu, kamu tak boleh kata benda tu tak betul. Waktu Dr. Zakir naik, dia kata apa? Ada lebih kurang 10 hingga 15 bukti-bukti sains tentang kebenaran Al-Quran. 80% kebenaran Al-Quran telah pun terbukti hari ini melalui ilmu kajian-kajian sains. 80% Quran. Yang belum terzahir 20% je lagi. Dan 20% tu adalah tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Sains tak boleh buktikan lah benda tu benar, benda tu betul sebab benda tu belum berlaku lagi. Jadi oleh kerana belum berlaku lagi benda-benda tu, kamu tak bolehlah sedap mulut kata tipu, tak betul. Tengok muka surat 150. Ada juga perkataan takwil 150 tak silap saya. Tolong baca Puan Nizam ni, ada perkataan takwil kat situ. 150. Ayat atas sekali. Sekejap. Bukan. Bukan ayat tu, sorry, bukan yang tu. Surah apa ya? Surah Al-A'raf. Sorry, bukan yang tu. Sila. 157. Puan Zaman ni, 157. Ayat yang ke-53. Ada perkataan takwil kat situ. Apa terjemah takwil kat situ? Boleh share Tuan Sofi? Bukan 15 page ni, salah, saya salah. Page 157. Ayat 53. 53. Ya. Tidak ada perkara yang mereka tunggu-tunggukan melainkan akibat atau kesudahan yang dijanjikan dalam Al-Quran. Pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran itu, berkatalah orang yang telah melupakannya, yang tidak menghiraukannya ketika di dunia dahulu, sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami. Cukup. Cukup poin Zaman ni. Poin saya kat takwilah dengan takwilu. Tuan Safi tolong bulatkan dua takwilah dengan takwilah tu boleh? Hal yang zuruna illa takwilah yauma ya'ti takwilu. Jadi apa makna takwil kat situ? Hakikat kebenaran Quran.
Tidaklah mereka menunggu kecuali akibat ataupun kesudahan yang dijanjikan dalam Quran. Azab kubur, padang mahsyar, titian sirat, masuk neraka. Itu hakikat. Jadi hakikat tu belum berlaku lagi pada mereka, mereka dah kata tak betul. Mana boleh? Tunggu hari berlaku tu dulu. Kalau tak ada, contoh dah berlaku kematian, lepas tu berlaku hari kebangkitan. Lepas berlaku hari kebangkitan, tidak ada soal jawab, tidak ada timbang-timbang amal, tidak ada syafaat. Maka masa tu barulah orang kafir boleh kata, tengok, dah kita bangkit pada kubur, dah 2 minggu dah, tak ada pun lagi malaikat datang tanya amal baik, amal buruk, datang nak timbang amal kita, tak ada pun. Kalau dah berlaku hari tersebut, lepas tu kamu nak menafikan, silakan, nafikanlah. Kalau hari kiamat dah berlaku, tapi apa Quran janji nak azab, apa Quran janji nak timbang, apa Quran janji nak tanya soalan-soalan, buku catatan amal dan sebagainya. Tengok-tengok lepas kita bangkit pada kubur, tengok-tengok contohlah. Kita yakin benda tu akan berlaku, tapi nak faham ayat ni, tengok-tengok lepas bangkit pada kubur tak berlaku apa yang Quran sebut. Maka masa tu kamu boleh. Bukan sekadar kamu, masa tu mungkin orang Islam sendiri pun akan kata, tak betul lah apa dalam Quran. Tak apalah, sebab hari ni dah datang dan benda tu benar-benar tak berlaku. Tapi dia ataupun mereka menafikan sesuatu tu sebelum datangnya hari lagi. Hari tu tak datang lagi. Boleh? Okey, baik. Seterusnya masuk ayat baru. Semua ayat baru. Sorry, lama sikit penerangan dia. Maka Allah kata, sebenarnya benda ni bukan sekadar umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun buat benda yang sama juga. Dia menafikan kitab-kitab Nabi mereka dalam keadaan mereka tak tahu sepenuhnya. Dan mereka menafikan kitab-kitab Nabi mereka sebelum apa yang dijanjikan dalam kitab tu sampai berlaku pada mereka. Kitab mereka janji azab, janji bencana, janji musibah. Mereka tak percaya. Tapi bila hari itu berlaku, dah nak kena azab, dah kena azab, baru nak percaya, baru nak terima. Jangan haraplah, tak dapat apa pun. Okey, seterusnya. Allah kata dalam ayat ni, maka umat-umat terdahulu yang mendustakan Nabi mereka, yang mengatakan Nabi mereka tipu, palsu, kitab tak betul, cuba tengok apa jadi pada mereka. Cuba tengok orang-orang yang telah mendustakan para Nabi yang dahulunya, dan mereka juga tak percaya apa Nabi itu kata. Tengok sekarang apa berlaku pada mereka. So, benda tu juga boleh berlaku pada kamu semua. Okay, ayat 40 pula. Wa dan minhum di kalangan mereka, orang musyrikin Mekah ni lah. Man orang yang yu'minu bih, beriman dengan Al-Quran. Yu'minu bih, beriman dengannya, itu beriman dengan Al-Quran. Okay, wa minhum man yu'minu bih. Kemudian, wa dan minhum di kalangan mereka, man orang yang la yu'minu bih, tidak akan beriman dengannya. La yu'minu, tidak akan beriman bihi dengannya, dengan Al-Quran. Wa dan Rabbuka, Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui bi, dengan ataupun tentang al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerosakan. Al-mufsidin, orang-orang membuat kerosakan. Amal, tolong baca Amal. Ya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kalangan mereka beriman dengan Quran, dan sebahagian mereka tidak beriman dengan Al-Quran, dan Tuhan kamu lebih mengetahui dengan orang-orang yang membuat kerosakan. Okey, terima kasih Ahmad. Masuk ayat. Allah cakap kat Nabi Muhammad lah ni, wahai Muhammad, kau dah explain pada mereka tentang Quran. Aku dah explain pada mereka tentang kebenaran Al-Quran. Maka Allah cakap kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, orang yang kau sampaikan tu, musyrikin Mekah yang kau sampaikan tu, di kalangan mereka ada yang akan beriman. Mungkin bukan hari ni, mungkin bukan esok, tapi akan datang mereka akan beriman. Nampak? Kita tak tahu dalam dakwah kita. Kita tak tahu kalau kita seorang peniaga, dalam kita punya pengiklanan, kita niaga makanan, kita elan kat grup penduduk, kat grup kawan-kawan belajar lama dulu, kat grup surau, kita elan produk kita. Jadi lepas kita elan, kita tak tahu berapa ramai akan beli, berapa ramai tak akan beli. Tapi yang penting kalau kita tidak iklankan, orang tak tahu kita jual produk apa, memang tak ada orang nak beli. Jadi cerita dia elan je dulu. Ada di kalangan mereka yang nak beli, Alhamdulillah. Ada yang di kalangan mereka yang tak nak beli langsung pun tak apa, Alhamdulillah.
Yang penting iklan dia juga. Samalah juga dalam Al-Quran ni, Allah dah tentukan dah siapa akan mati kafir, siapa akan mati beriman dengan Quran. Allah dah tentukan sejak asal ni lagi. Tapi kita tahu tak? Kita tahu tak ada ketulisan tadahi setiap orang kafir kat Malaysia ni tidak akan beriman, confirm. Yang ni ada kemungkinan akan beriman. Yang ni boleh jadi akan terima Quran sikit, tak terima banyak. Ada tulis tak tadahi orang kafir kat Malaysia? Tak ada. Jadi oleh kerana tak ada tulis tadahi siapa-siapa pun akan beriman, tak akan beriman, maka apa hikmah dia? Kita akan dakwah semua orang. Kita akan dakwah semua orang. Tapi kalau kita dah tahu awal lagi, si fulan tu kafir memang tak akan beriman sampai kiamat. Nak bagi masa dakwah ni lagi, tak payah. Saya orang lain yang confirm akan boleh jadi akan beriman. Jadi Allah cakap kepada Nabi Muhammad, walaupun penerangan kau bagi pada orang musyrikin ni, ramai yang reject, ramai yang tolak, tapi kena ingat, ada di kalangan mereka akan beriman dengan Quran, ada di kalangan mereka, kau terangkanlah beribu ayat lagi pun tetap tidak akan beriman. Sebab tu, ayat ni termasuk dalam tafsiran ayat 263. Page 263. Tolong baca Puan Maisarah, page 263. Ayat 24. Ayat 24. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Pendek ayat. Terima kasih Puan Maisarah. Kami mengetahui orang yang terdahulu dan kami mengetahui orang terkemudian. Ada 2-3 tafsiran dalam ayat ni. Salah satunya apa dia? Kami mengetahui orang yang akan beriman. Mendahului itu maksudnya akan beriman. Dan orang yang terkemudian iaitu orang yang memang tak akan beriman. Kami mengetahui akan ada orang yang akan beriman di kalangan kamu nanti. Dan kami mengetahui bayi-bayi yang tak lahir lagi hari ini, Allah tahu juga nanti dia lahir dia akan jadi orang kafir, mati kafir. Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa hikmah tak tahu? Hikmah tak tahu kita boleh usahakan pada semua orang dalam berdakwah. Jangan pilih bulu, jangan pilih bangsa, jangan pilih warna kulit, jangan pilih parti. Semua orang kita nak ajak masuk syurga. Tak kisah bendera dia warna merah jambu, warna hitam, warna putih, warna hijau, warna biru, apa lagi warna dia, warna pelangi. Apa saja warna bendera dia, kita nak ajak mereka semua masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Quran pun sama, untuk orang kafir Allah kata, wahai Muhammad, teruskan berdakwah. Teruskan menyampaikan. Kerana di kalangan mereka ada yang akan beriman nanti. Mungkin bukan hari ini, mungkin bukan tahun ini, mungkin bukan tahun depan. Tapi bila tak tahu, terpulang pada Allah. Dan di kalangan mereka memang akan ada orang yang tak akan beriman sampai kiamat. Kau terangkanlah banyak mana pun, mereka tetap tidak akan beriman. Cuma kau tak tahu, di kalangan mereka tu siapa yang akan beriman, siapa tak akan beriman. Kita jual produk mahal-mahal, contohlah kan, kita expect kita punya pembeli mesti orang kaya-kaya. Datuk, datik, kereta besar-besar, baru layak beli produk saya. Tapi kalau duduk rumah flat, contoh bukan nak hina orang. Duduk rumah flat, kereta buruk, tak akan belinya produk aku, jadi tak payah hilanglah produk aku kat dia. Membazir masa. Biar aku hilangkan produk aku kat orang kaya-kaya, tengok kereta dia besar, rumah dia besar, duit dia banyak, sesuai hilang produk aku. Tak semestinya. Orang berniaga tak ada mindset macam tu. Dia kena elangkan semua produk daripada semua orang. Boleh jadi orang yang dia rasa tak ada duit, orang yang dia rasa tak banyak duit, tapi boleh beli produk dia. Kerana apa? Kerana orang ni tadi dia tak tahu siapa confirm akan beli, siapa confirm tak akan beli. Tapi kalau kita dah tahu, kita jual produk, kita dah tahu, okey, dia ni tak akan beli produk aku, dia ni tak akan beli produk aku. Perlu lagi tak kita bagi masa untuk explain produk kita kat dia? Perlu lagi tak kita bagi masa untuk terangkan kelebihan produk kita kat dia? Tak perlu, buang masa. Jadi oleh kerana tak tahu hikmahnya apa dia, kita akan sentiasa hilangkan produk kita. Mungkin customer tak datang hari ni, esok lusa mungkin datang ramai, bulan depan tahun depan mungkin datang ramai. Tapi Allah kata, Allah mengetahui orang-orang yang membuat kerosakan. Itu orang-orang yang nak menghancurkan Islam, nak menolak Islam, nak menolak Quran. Allah Ta'ala tahu mereka. Dan sama ayat baru 41. In jika, sama ayat baru kazzabuka, mereka mendustakanmu. Kazzabuka, mereka mendustakanmu, wahai Muhammad. Maka kul katakanlah, li bagiku, amali amalanku, dan lakum bagi kamu, amalukum amalan-amalan kamu, antum kamu semua,
antum kamu semua bari'una berlepas diri, bari'una berlepas diri, mimma daripada apa yang a'malu aku amalkan, wa dan ana aku, Nabi dah, aku kat sini Nabi lah, bari'un berlepas diri, innocent ada terjemah innocent, innocent lah, berlepas diri, maksudnya tak ambil tanggungjawab, tak nak ambil tahu, mimma daripada apa yang tak malun kamu kerjakan, kamu lakukan. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Syahril terjemahkan boleh Tuan Haji Syahril? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika mereka mendustakan kamu, katakan bagiku amalanku dan bagi kamu amalan kamu, semua berlepas diri daripada apa yang aku amalkan dan aku berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Okey, baik. Maafkan saya. Kat mana tadi? Siapa baca tadi? Maafkan saya suruh baca belum? Sorry. Saya line tak Dah baca clear. dah? Ya. Dah baca Line belum? tak clear. Dah. Kita dah baca Ya dah. Dah. Line tak clear. Orang lain dengar ke? Saya dengar. Dengar? Okey, sorry. Dengar? Okey. Terima kasih Tuan Haji Syahril, maafkan saya. Okey, Allah suruh Nabi cakap pada orang kafir musyrikin Mekah. Kalau mereka still pilih untuk mendustakan kamu, tak nak terima jugalah Quran, kebenaran Quran, kebenaran kamu, kebenaran akhirat, tak nak terima juga, maka cakaplah pada mereka, suka hati awaklah. Bagi saya amalan saya, bagi kamu amalan kamu. Teruskan buat amalan kamu, kerana kamu yakin kamu betul, aku pun akan terus buat amalan aku, kerana aku yakin amalan aku betul. Dan kamu tidak akan bertanggungjawab terhadap apa aku buat. Maksudnya kamu jangan risaulah. Kalaulah aku buat ni salah, Allah marah, Allah benci, Allah tak suka, aku sembah Allah, aku semayang, aku bayar zakat, aku beriman dengan Quran ni, katakanlah Allah benci, Allah tak suka, don't worry lah. Kamu tak kena jawab kat akhirat. Dan kena ingat, aku juga takkan kena jawab kat akhirat terhadap apa yang kamu buat sekarang. Kamu sembah patung, kamu zina, kamu judi, kamu kata Tuhan ada sekutu, ada isteri, ada anak, aku tak kena jawab juga kat akhirat. Sebab aku dah sampaikan pada kamu. Jadi ayat ni boleh tak kita guna untuk orang kafir? Orang kafir tanya kita, you kenapa semayang-semayang hari-hari tak kaya-kaya? Kita pun cakap ke orang kafir, you, bagi you amalan you, bagi I amalan I. Untuk kamu amalan kamu, untuk aku amalan aku. Kamu takkan kena jawab apa aku buat ke akhirat. Kamu takkan kena jawab ke akhirat apa aku buat sekarang, dan aku pun takkan kena jawab terhadap apa kamu buat sekarang. Boleh cakap macam tu? Boleh ya Ustaz, ayat Quran kan? Memang ayat Quran. Tapi Allah cakap macam ni kat Nabi tahu bila? Setelah Nabi berhempas pula, bermati-matian, menyampaikan berpuluh-puluh kali pada mereka tentang kebenaran Al-Quran, mereka reject juga. Barulah cakap macam ni. Kita dakwah tak pernah, menyampaikan pun tak pernah, berdakwah pun kat Facebook je, berdakwah pun kat Telegram je. Siapa nak tengok? Mana orang kafir nak tengok Facebook awak? Contoh. Lepas tu tiba-tiba kita kata apa? Saya dah sampaikan banyak kali pada dia. Dia pun kata, bila awak sampaikan? Jadi walaupun ini ayat Quran, tapi tengok konteks ayat. Allah cakap macam ni kat Nabi, setelah Nabi berpuluh-puluh kali menyampaikan, barulah sesuai cakap macam ni. Kalau kita tak pernah menyampaikan, tak pernah bagi nasihat pada orang kafir, tiba-tiba kita terus cakap, awak, untuk awak amalan awak, untuk saya amalan saya. Suka hatilah awak nak buat apa pun, suka hati saya nak buat apa pun. Dia seolah-olah macam cikgu masuk sekolah. Hari pertama anak murid masuk sekolah. Hari pertama nak masuk sekolah tu, anak murid tu dah malas belajar, anak murid tu dah malas baca buku, dah tak nak dengar penerangan cikgu. Hari pertama masuk sekolah. Cikgu tu terus kata apa? Suka hati awak semualah, nak belajar ke tak nak. Awak nak belajar, saya ajar. Awak tak nak belajar, saya tak payah ajar. Suka hati nak jadi apa pun, saya tak dapat gaji cukup bulan-bulan. Layak tak jadi cikgu?
Tak layak. Bila boleh cakap macam tu? Bila cikgu ni tadi dah 8 bulan, 9 bulan dah sekolah, pelajar dia masih malas. Pelajar tu masih malas baca, malas ulang kaji, malas bagi tumpuan. Dah 8 bulan, 9 bulan dah, cikgu tu setiap minggu bagi nasihat, tak nak dengar juga. Maka bolehlah cikgu tu kata apa? Suka hati awak lah, nak belajar tak nak belajar. Ni berlaku. Makcik saya cikgu, dia kata apa? Kadang-kadang masuk kelas, kena beritahu, siapa yang tak nak belajar, tolong tidur, boleh tolong tidur. Cakap macam tu. Cakap macam tu. Dah nasihat suruh belajar, suruh dengar cakap, tak nak. Kat kampung-kampung, cikgu ni bagi nasihat apa? Orang kaya-kaya tu dia malas belajar, anak-anak orang kaya malas belajar tu tak apa. Sebab dia malas belajar macam mana sekalipun, harta mak pak dia banyak. Dia boleh sambung je bisnes mak ayah dia boleh sambung je projek mak ayah dia. Kamu dah lahir dia susah, mak ayah dia susah, malas belajar pula. Kamu nak suruh keturunan kamu susah sampai bila-bila? Dia buat dah, buat pekak, buat tak tahu je belajar. Cikgu nasihat macam tu sampai. Maka, lepas dah 5-6 tahun, 5-6 bulan nasihat macam tu, tak nak dengar juga. Barulah cikgu tu boleh kata apa? Suka hati awak lah nak jadi apa pun. Nak rajin belajar, mari sini. Tak nak belajar, tolong tidur. Jangan ganggu orang lain nak belajar. Nak kerja apa, nak hidup macam mana lepas ni, masa depan kamu, suka hati hang lah, cikgu tu kata. Yang penting aku bulan-bulan duit masuk macam biasa. Cikgu ni dah nasihat banyak kali, baru cakap macam tu, okey, kita terima. Tapi kalau hari pertama masuk sekolah, terus cakap, nak belajar, tak nak belajar, sudah. Suka hati awak lah, nak jadi apa pun. Cakap macam tu ke budak darjah 1. Cikgu tu tak layak jadi cikgu. Jadi sekuriti sekolah je sesuai. Tak cerdik langsung macam tu. Samalah juga kita, orang kafir, kita tak pernah dakwah, tak pernah ajak, tak pernah cerita tentang Islam. Tiba-tiba dia condemn sikit je Islam, kita terus kata apa? Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Aku takkan tanggungjawab ke akhirat terhadap apa kamu buat. Kamu pun takkan kena tanggungjawab terhadap apa kamu buat. Boy. Sedap cakap macam tu. Ya, ayat Quran. Memang ayat Quran. Awak dah dakwah mereka sebanyak mana Nabi dakwah mereka kan? Ataupun pernah ke berapa kali awak dakwah mereka? Tak payahlah macam banyak cakap Nabi banyak sangat. Baik, ambil paling kurang sekali. Pernah dakwah mereka sekali. Sekali pun tak pernah. Sekali pun tak pernah, tiba-tiba tu nak guna ayat ni pada orang kafir. Walaupun tak berdosa, tak haram, tapi konteknya salah. Satu ayat lagi, ayat terakhir. Wa dan, sama ayat baru. Ayat ni sama, konsep dia sama macam ayat akhir surah Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Betul ayat Quran. Tapi berapa kali kita telah berdakwah. Wa dan minhum di kalangan mereka, orang musyrikin Mekah ni man orang yang yastami'una, benar-benar mendengar, betul-betul mendengar. Terjemah yastami'una. Listen carefully. Kalau mendengar biasa, yasma'un. Tu mendengar biasa, yasma'un. Ni yastami'un. Mendengar, betul-betul mendengar. Mendengar dengan penuh perhatian. Listen carefully. Terjemahlah apa bahasa Melayu sesuai pun. Ilaika kepadamu. Ilaika kepadamu kepada Nabi Muhammad. Adakah? Maka. Anta, engkau. Engkau ni refer pada Nabi Tusmi'u, dapat membuat mendengar, itu terjemah dia, can make hearing, as-summa, orang pekak. As-summa, orang pekak. Walaupun kanu mereka itu okey, kanu mereka itu la tidak yaqilun, berakal ataupun memahami, dua-dua boleh. Yaqilun, berakal boleh, memahami pun boleh juga, dua-dua boleh. Terjemahkan ayat terakhir kita, Puan Yusriza boleh? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di kalangan mereka orang yang betul-betul mendengar kepadamu Muhammad. Adakah maka engkau dapat membuat mendengar orang pekak walaupun mereka itu tidak berakal? Maksudnya kalau bahasa Melayu mudah, adakah kau dapat buat orang pekak dapat mendengar? Bolehkah kau buat orang pekak dapat mendengar? Itu maksud dalam bahasa Melayu mudah. Baik, Allah cakap apa kat Nabi? Wahai Muhammad, engkau telah menyampaikan dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, lalu mereka mendengar betul-betul apa kau sampaikan. Mereka bukan, ada di kalangan mereka yang tak nak dengar langsung, ada di kalangan mereka yang bila Nabi berdakwah dia kata apa? Jom buat bising, hirup pikuk. Betul terjemah miss. Buat
ganggu suara hiruk pikuk supaya apa disampaikan tu tak kedengaran. Ni orang musyrikin punya style. Saya cari muka surat sekejap. Puan Zanaria tolong baca, Puan Zanaria. 479 ayat 26. 479 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang kafir berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah dia supaya kamu berjaya mengganggu bacaan mereka. Jadi memang geng tak nak dengar langsung. Ada geng yang dia dengar lebih kurang. Dengar tak dengar. Ini geng kedua. Geng ketiga yang ni. Baik kita sekarang. Mereka bila Nabi sampaikan, mereka dengar dengan penuh perhatian. Tetapi tetap tak beriman juga. Yang buat hirup pikuk tadi, yang dengar lebih kurang tak nak beriman, berbaloi lah. Maksud berbaloi tu memang patut tak beriman lah sebab tak nak dengar langsung. Ataupun dengar tak dengar lebih kurang je. Yang ni ada di kalangan mereka yang dengar betul-betul. Kita dah lalu kisah, ada 3 orang kafir, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah dan Abu Jahal. Malam-malam sembunyi-sembunyi di rumah Nabi, dengar Nabi baca Quran. Malam-malam sembunyi-sembunyi di rumah Nabi, dengar Nabi baca Quran. Dengar dengan penuh tumpuan. Ayat Quran Nabi baca. Tapi kafir juga. Waktu Allah kata kat Nabi dalam ayat ni, wahai Muhammad, kalau orang tu kafir, kafirlah juga. Di sisi Allah dia kafir, dia tetapkan kafir. Walaupun dia mendengar ceramah kau tiap-tiap hari, walaupun dia dengar Quran daripada kau tiap-tiap hari, tetap tak akan beriman juga. Jadi wahai Muhammad, di sisi Allah, orang yang dah dengar Quran, dah dengar penerangan, tetap tak nak beriman juga. Di sisi Allah, mereka orang pekak. Di sisi Allah, mereka orang tak ada akal, tak cerdik, bodoh. Jadi wahai Muhammad, adakah kau mampu nak buat orang pekak tu boleh mendengar? Kalau Allah takdirkan dia pekak, kau boleh buat dia mendengar. Dan kalaulah dia tu orang yang tak ada akal, kau boleh buat dia cerdik. Kalau buat dia bijak. Bukan Allah marah Nabi kat sini. Bukan Allah marah Nabi. Allah nak beritahu wahai Muhammad, kalau seseorang tu aku dah takdirkan dia pekak, dia bodoh, dia tidak berakal, maka kau adalah seorang pendakwah terbaik, pemberi nasihat terbaik, pemberi penerangan yang paling baik tentang ayat Quran, tentang agama Islam. Walaupun kau bagi penerangan terbaik, mereka tetap tidak mahu beriman juga. Okey, kita berhenti sini dulu. Boleh? Kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah ayat yang ke-43 pula surah Yunus ni. Apa yang baik pada Allah SWT, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah SWT. Minggu depan kita akan masuk ayat yang hanya ada 3 tempat dalam Quran ayat tersebut. Ayat berapa Sorry. Ayat tu hanya ada 3 tempat saja dalam Quran. La tawaffayannaka. Mungkin kelas-kelas lain, ada sahabat-sahabat yang juga kelas lain. Ayat berapa tu? Ayat Allah SWT 46. Di depan kita masuk ayat 46. Dan ayat 46 tu, tuan-tuan dan puan-puan, ayat 46 tu ada satu perkataan, La tawaffayannaka, we take your soul. Hanya ada 3 tempat saja dalam Quran. Dan setiap satu tu ada mana-mana yang tersembunyi. Rasanya dah terangkan dulu, tapi tak apa, kita ulangkan jali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua.